سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عيسى بن أحمد رسول الله قدس الله سره. وصوله وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kawan berhenti. Muka surat 62 penggalan kedua tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif dalam tauhid asma' was sifat. Dalam tauhidul asma' was sifat pula Wahabi berkata Allah bersifat ada mata, ada tangan, ada wajahnya, ada betis dan segala perkara yang membawa kepada pengertian bahawa Allah Ta'ala itu berjuzuk, berjisim, berpihak dan menyerupai makhluk. I'tiqad seperti ini adalah i'tiqad mujassamah. Eja mujassamah tu alif tak ada. Min jim sin mim ta marbutah mujassamatun. Mujassamah mim jim sin mim ta mujassamah alif tak ada. I'tiqad mujassamah ataupun musybihah. Baik, sekitar tahun 200 hingga 300 Hijrah dulu, ada sekumpulan kaum Islamiyah
kaum Islamiyah. Iaitu kaum yang menyerupai orang Islam. Itu kata Islamiyah. Tapi mereka ni sebenarnya sudah terkeluar daripada Islam. Tu Syiah tu Islamiyah. Wahabi tu Islamiyah, itu menyerupai Islam tapi tidak Islam yang sebenar. Menyerupai penjelmaan. Jadi kaum Mujassamah ni iaitu kaum yang menjisimkan Allah. Itu kata kaum Mujassamah. Satu firqah, satu kaum yang berkata Allah Ta'ala itu berjuzuk-juzuk, berbentuk, berupa. Itu kata Mujassamah. Allah tu berupa, berbentuk, berjuzuk-juzuk. Itu kata Mujassamah. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut. Itu kata Mujassamah. Macam kita ni Mujassamah kita ni. Berbentuk-bentuk, bertongkol. Jadi dia kata Allah Ta'ala itu, orang Mujassamah ni orang terkeluar daripada Islam. Dia kata Allah Ta'ala itu ada tangan, ada mata, maka mereka terkeluar daripada Islam. Wahabi ni, dia ni ulama' tak, kebanyakan ulama' tak berkata mereka terkeluar daripada Islam. Tetapi i'tiqad mereka itu fasik. I'tiqad yang berdosa besar. Kita tak boleh ikut dia. Pasal apa dia kata i'tiqad Wahabi ni fasik? Kerana dia berkata Allah Ta'ala itu ada tangan, tapi disandarkan dengan satu perkataan yang lain. Apa dia? Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak serupa dengan makhluk. Yang tu yang dia ni tak dihukumkan syirik, tapi fasik. Pasal dia sandarkan kepada Allah tidak menyerupai makhluk. Jadi apa beza dia dengan Salafiyah? Siapa Salafiyah? Salafiyah ni ialah orang-orang yang terdahulu. Itu masuk kata Salafiyah, mutaqaddimin, iaitu orang-orang di zaman sahabat-sahabat Nabi dan juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka itu dinamakan Salafiyah. Maka mereka ini adalah orang yang benar. Sahabat-sahabat Nabi, dia berkata Allah Ta'ala itu, dia tak kata Allah Ta'ala bertangan macam mana Wahabi. Bezakan ya, Salafiyah, Wahabi, Mujassamah. Salafiyah ni yang benar, Wahabi ni yang mubtadi' ataupun fasik, pembid'ah. Mujassamah ni yang musyrik, yang terkeluar daripada Islam. Cuba tengok, bandingkan i'tiqad mereka yang salah. Mujassamah dia kata Allah Ta'ala ada tangan. Dalilnya yadullahi fawqa aydihim. Dalam Quran ada disebut yadullahi fawqa aydihim. Maksudnya dalam bahasa Melayu, tangan Allah di atas belakang tangan mereka itu. Maka dia beriktikad Allah Ta'ala ada tangan. Beriktikad Allah ada tangan, berpandukan ayat yadullahi fawqa aydihim, maka jadilah membawa kepada pengertian Allah Ta'ala itu berjuzuk. Allah Ta'ala ni maha suci daripada berjuzuk.
tidak sekali-kali berjuzuk, berbentuk, berupa. Kerana firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah Taala tidak merupai sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu pun yang menyerupai akan keesaan Allah. Maka sesat lagi menyesatkan kaum mujassamah ini, bahkan membawa kepada terkeluar daripada Islam. Habis itu mujassamah. Kaum Wahabi, mereka berkata yadullahi fawqa aydihim. Maksudnya dalam bahasa Melayu, tangan Allah itu di atas belakang tangan mereka itu. Dengan makna Allah ada tangan, tapi tangannya tidak menyerupai makhluk. Beza Dia sandarkan dengan tangan Allah itu tidak menyerupai makhluk. Sebab dia sandarkan kepada perkataan tangan Allah itu tidak menyerupai makhluk, maka tak jadi syirik dia, tak jadi murtad dia, tapi tetap berdosa, jadi fasik, i'tiqad yang berdosa, ataupun mubtadi', mim ba ta dal ain, mubtadi'un, mim ba ta dal ain, mubtadi'un, pembid'ah. Dan i'tiqad ni tak dihukumkan kafir oleh kebanyakan ulama ahli sunnah, bahkan jatuh kepada i'tiqad yang berdosa besar, i'tiqad yang berdosa besar, i'tiqad yang fasik, mubtadi'. Faham? Maka jangan kata Wahabi itu kafir. Kebanyakan ulama tak menghukumkan dia kafir, tapi ada setengah mengatakan dia kafir sebab i'tiqad tauhid 3 yang dia bawa itu. Ada setengah ulama, ada sebahagian ulama, tapi kelompok yang kecil daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menghukumkan dia kafir. Tapi Tok Guru saya dulu dia kata, jangan kamu kata Wahabi itu kafir, kata sahaja ia dolalah, sesat. Ya, sesat ni tak semestinya kafir. Macam orang sesat jalan, tak semestinya tak sampai, cuma dia lambat. Dia terlajak datang sini nun sampai ke Kuala Linggi. Kena patah balik. Orang dah habis ngaji baru dia sampai. Orang sampai pukul 8, dia sampai pukul 8 juga, tapi 8 pagi. Baik. Itu contoh ya. Baik, apa kata salafiyah? Iaitu ulama salaf. Ulama salaf ni ialah para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang hidup sejak zaman Nabi sampailah tahun 500 Hijrah. Jadi tahun 500 Hijrah ke bawah itu adalah kaum salafiyah ataupun kaum mutaqaddimin. Baik. Ulama salaf orang panggil, ulama mutaqaddimin nama dia, ulama yang terdahulu, ya. Ataupun dipanggil juga kaum salafus salih. Baik, ini adalah kaum yang benar dan pendapat yang muktamad. Apa dia? Baik, mereka beriktikad yadullahi fawqa aydihim. Maksudnya tangan Allah di atas tangan mereka itu. Mereka tidak berkata Allah ada tangan. Mereka tidak berkata Allah ada tangan. Sebab kalau kata Allah ada tangan jadi membawa berjuzuk. Maka mereka berkata yadullahi fawqa aydihim. Yadun itu ialah sifat yang ada pada Allah, yang hakikatnya Allah jua yang tahu. Jangan diterjemah kepada tangan atau sebagainya. Itu pendapat Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fiqhul Akbar.
Yadun itu memang makna tangan, tapi kata Imam Hanafi jangan diterjemah kepada apa-apa translate. Walaupun memang maknanya tangan tak salah, tapi dia kata jangan terjemah. Takut nanti terbayang di fikiran orang-orang awam tangan besar. Terupa macam tangan manusia, tangan rimau, tangan gajah, tangan bull. Maka dia kata jangan diterjemah kepada tangan. Yadun iaitu yadun yang layak dengan Allah. Dah cukup. Yadun, yakni yadun yang layak dengan Allah. Jangan diterjemah dengan apa-apa. Ini pendapat yang paling muktamad. Kalau dalam Quran dia kata mata yang layak dengan Allah. Jangan kata Allah ada mata, tapi kata mata yang layak dengan Allah. Yang hanya Allah mengetahui, kita tidak dapat tahu. Bertanya akan dia adalah bid'ah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istawa atas arasy. Istawa jangan terjemah dengan duduk. Istawa yang layak dengan dia. Jangan diterjemah dengan apa-apa. Istawa yang layak dengan dia. Begitulah ayat-ayat yang lain seperti wajah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Tiap-tiap sesuatu itu akan musnah melainkan wajahnya. Wajah itu wajah yang layak dengan Allah, yang kita tidak tahu hakikatnya. Allah Ta'ala mengetahui. Jangan kata Allah ada wajah, salah. Kalau kata Allah ada wajah, dah. Kalau tak Wahabi, jadi Mujassamah. Jangan kata Allah ada wajah, tapi katalah wajah yang layak dengan Allah. Jangan kata Allah ada tangan, tapi katalah yadun yang layak dengan Allah. Jangan kata Allah ada mata, tapi katalah mata yang layak dengan Allah. Takut terbawa kepada makna Allah itu berjuzu, berbentuk, berjisim, bertokol, berpihak dan sebagainya. Boleh beza Salafiyah, Wahabiyah dan Mujassamah. Silap i'tiqad pasti. Lebih teruk syirik. Itu i'tiqad. Nampak macam hampir tapi tidak sama. Nampak macam hampir tapi tidak sama. Satu yang benar, satu yang berdosa, satu yang syirik. Boleh faham? Tak faham tanya. Baik. Habis. Kemudian puak Wahabi ni dia nak bagi kata dialah yang benar, maka mereka menggelarkan mereka itu golongan Salafiyah. Konon-konon mereka lah golongan Salafiyah yang beriktikad seperti mana kaum Salafiyah. Sebenarnya kaum yang tidak tahu malu ini telah mencuri istilah Salafiyah daripada golongan Salafiyah yang sebenar. Golongan Salafiyah tidak beriktikad macam mereka. Mereka itu yang mereka reka i'tiqad sendiri, lalu mereka menggelarkan mereka itu golongan Salafiyah. Sebenarnya bukan golongan Salafiyah. Sebenarnya golongan salah pilah. Pi ke mana? Pi neraka. Ini golongan salah pilah nama dia. Kemudian bila mereka dah menggelarkan golongan Salafiyah tak laku, mereka menggelarkan mereka ini golongan ahli sunnah pula. Dia curi pula golongan nama ahli sunnah wal jamaah. Mutaakhir ni mereka menggelarkan mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Memang sah lah mereka ini kaum penyangak. Istilah pun nak menyamun. Inilah dia golongan-golongan yang sesat dan menyesatkan. Dia jaga-jaga akidah ini. Itu nama dia golongan Mujassamah. Apa pula golongan Musybihah? Musybihatun atau Musybihah itu di situ
Musybiha ni ialah golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah Ta'ala turun sepertiga malam ke langit dunia. Dia kata turun tu, duduk tu, Allah duduk atas arasy. Tu musybiha tu, menyerupakan Allah tu macam makhluk. Baik, Allah memandang dengan matanya. Allah meletakkan kakinya di atas kursi. Meletakkan tu, menyerupai perbuatan makhluk. Ini golongan musybiha. Ini golongan yang sesat, lagi menyesatkan, lagi mensyirikkan Allah. Mereka ni golongan syirik, musyrik. Ini pun golongan Islamiah tapi dah jadi musyrik. Islamiah ni maknanya ya, nampak macam Islam tapi tak Islam. Tu kata Islamiah. Ya. Baik, habis. Siapa tak faham boleh tanya. Faham ya? Baik, kita golongan ahli sunnah wal jamaah ini dinamakan juga golongan ataupun kaum khalaf ataupun khalafiyah. Khalaf dengan makna terkemudian ataupun mutaakhirin, terkemudian. Dari tahun 500 Hijrah sampailah sekarang ni, itu namanya kaum khalaf. Kaum mutaakhirin, kaum golongan terkemudian daripada kaum salaf tadi. Istilah salaf dan khalaf zaman Nabi tak ada. Tak ada istilah itu. Lahirnya istilah salaf dan khalaf ini pada tahun 300 Hijrah. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari telah menggariskan daripada zaman Nabi sampai tahun 300 Hijrah kaum salaf. 300 Hijrah dan sampailah seterusnya kaum khalaf. Kata setengah ulama sampai tahun 500 Hijrah. 500 Hijrah sampai tahun 500 Hijrah tu ialah kaum yang muktamad. Sampai zaman Imam Ghazali maksudnya tu. Imam Ghazali wafat tahun 505 Hijrah. Baik. Jadi kaum ahli sunnah wal jamaah yang mula dipopularkan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang lahir tahun 260 Hijrah, wafat tahun 324 Hijrah. Beliau menamakan kumpulan ini atau firqah ini sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ahli, orang yang mengikut sunnah Nabi wal jamaah dan para sahabat. Ini kaum ataupun orang yang mengikut sunnah Nabi dan para sahabat Nabi. Zaman Nabi tak ada istilah ini. Istilah ini timbul zahir tahun 300 Hijrah. Ketika Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari bangkit memperbetulkan akidah umatnya. Jadi apa kata kaum ahli sunnah wal jamaah pada ayat seperti yadullahi fawqa aydihim tadi? Yadullahi fawqa aydihim, yang kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, kita maknanya apa? Tangan Allah di atas belakang tangan mereka itu. Quran ni tak boleh terjemah, haram. Sekitar tahun 70-an dulu, fatwa ulama Universiti Al-Azhar Mesir telah keluar dengan memfatwakan Al-Quran itu sedikit perkataan, luas pengertian, maka haram diterjemah ke mana-mana bahasa, melainkan ditafsirkan. Tafsirnya apa dia? Dihuraikan dengan terperinci.
kemudian tafsirnya diterjemahkan, itu harus. Nak terus terjemah tak boleh. Sebab apa? Mustahil dapat memahami kalamullah yang sedikit perkataannya tapi luas pengertiannya dengan semata-mata translate, terjemah. Maka jangan kata terjemahan Quran bila kita nak menghuraikan ayat-ayat Al-Quran, katalah tafsirnya. Terjemahan tafsirnya tak apa. Jangan kata terjemahan Quran. Ini fatwa ulama Al-Azhar. Hikmahnya kerana nak menyelamatkan salah faham orang dengan ayat-ayat mutasyabihat tadi. Yang banyak salah, jadi mujassamah, jadi musybihah, jadi wahabiyah, jadi merapulah. Maka inilah hikmahnya. Allah datangkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tahun 300 Hijrah. Beliau telah berkata, yadullahi fawqa aydihim, itu yadun dengan makna kekuasaan Allah. Dia takwil yadun tu yang asal makna tangan kepada kekuasaan Allah. Mana ambilnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu antara tempat ambilan. Sungguhnya Allah Ta'ala amat berkuasa di atas tiap-tiap suatu. Maka jangan sebut tangan, sebutlah kekuasaan Allah, kudrat. Ya, tangan itu ditakwilkan kepada kudrat, iaitu kekuasaan Allah. Jadi yadun itu ditakwilkan kepada kekuasaan, yakni kudrat Allah. Maka bagi imam, tidurlah. Siang tidur, malam tidur. Dia tidur. Dia tidur. Jadi yadun itu ditakwilkan. Apa maksud takwil? Ta alif hamzah waw ya lam. Takwilun. Ta alif hamzah waw ya lam. Takwilun. Apa maksud takwil? Baru ni beritahu. Takwil maknanya mengartikan perkataan yang mutasyabihat, mengartikan perkataan yang mutasyabihat, buat kurungan, kesamaran. Mutasyabihat ni maknanya kesamaran, kepada satu pengertian, kepada satu pengertian yang mudah dipaham, yang mudah dipaham oleh orang awam, oleh orang awam melalui kaedah, yang tidak melanggar syarak, yang tidak melanggar syarak. Dah, titik. Siapa tak dapat, tengok kawan sebelah. Saya nak ulang, tak kerti lah. Baik. Itu maksud takwil. Jadi kalau kita tengok tiga kumpulan tadi dengan campur satu ahli sunnah wal jamaah, itulah perbezaan. Kaum mujassamah, musbihah, salafiyah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi pendapat ulama ahli sunnah, i'tiqad salafiyah itu i'tiqad yang muktamad. I'tiqad yang i'tiqad khalafiyah pula. Khalafiyah ni ahli sunnah tadi, yang mentakwil tadi, adalah i'tiqad yang dhaif tetapi selamat.
I'tiqad pendapat yang dhaif tetapi selamat. I'tiqad Wahabiyah, i'tiqad yang fasik. I'tiqad Mujassamah dan Musybihah, i'tiqad yang membawa kepada syirik wal a'yazu billah. Itulah dia golongan-golongan ini. Mu'tazilah ni ada yang fasik, ada yang syirik. Ada golongan yang zindi. Mu'tazilah ni ada banyak firqah, ada 22 firqah kata setengah pendapat. Kata setengahnya ada 24 firqah. Mu'tazilah ni banyak firqah dia. Banyak buat kemah masing-masing. Nah, kemah dia besar. Dia buat kecil-kecil. Ya. Atau kaum Mu'tazilah macam Syiah dia. Syiah banyak kumpulan dia. Ada kata 24 firqah. Dah 24 kumpulan Syiah. Syiah ni asalnya daripada Abdullah bin Sabah bernam. Abdullah bin Sabah, bukan Sabah bernam. Abdullah bin Sabah ni orang Yaman. Abdullah bin Sabah al-Yamani. Masa pemerintahan Sayyidina Ali menjadi khalifah Amirul Mukminin, dia datang daripada Yaman, duduk dengan Sayyidina Ali ni, mengampu-ngampu Sayyidina Ali untuk dapatkan jawatan besar. Maka dipuja-pujinya Sayyidina Ali ni, dipuja-pujinya kepada orang dan sebagainya, sampai orang kata dia ni wah hebatnya dia, pengikut setia Sayyidina Ali. Sampailah satu ketika dia mengeluarkan satu pendapat punya nak mengampu Sayyidina Ali. Dia kata apa? Sayyidina Ali ni adalah jelmaan Allah. Dia kata Sayyidina Ali itu jelmaan Allah. Akhirnya Sayyidina Ali dapat tahu Abdullah bin Sabah ni berkata begitu. Sayyidina Ali telah membuang daerah ni, halau balik ke Yaman. Dia ingatkan Sayyidina Ali suka. Rupanya Sayyidina Ali tak suka kata lagu tu. Salah pendapat tu, pendapat yang boleh membawa kepada syirik. Dia suruh taubat, kemudian dia halau keluar. Depan Sayyidina Ali dia taubat. Tapi bila dia balik ke Yaman, dia sebarkan ajaran itu. Sampailah jadi satu golongan yang orang gelarkan hari ini Syiah. Syiah ni asalnya bukanlah firqah yang menyalahi akidah. Dia hanyalah satu kumpulan politik pada zaman sahabat. Satu kumpulan politik pada zaman sahabat. Belum Abdullah bin Sabah ini lagi sudah ada golongan Syiah, iaitu semasa berlakunya peperangan Jamal. Bukan Jamal, peperangan Jamal. Zaman Nabi, zaman sahabat ini telah berlaku satu peperangan antara Sayyidina Ali karamallahu wajah dengan kumpulan Sadatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini bukan orang lain, ya, menantu dengan mak. Mak tinggi lah. Menantu perang dengan mak tinggi. Tapi perang bukan kerana nak rebut kuasa. Perang bukan kerana nak rebut harta. Perang kerana bersalah-salahan ijtihad tentang keislaman. Jadi siapa yang betul, siapa yang salah? Dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama Ahlussunnah berkata, jangan berkata mana yang salah, mana yang benar. Maka kita serah kepada Allah, sebab mereka lebih maklum daripada kita.
apatah lagi mereka itu keluarga Nabi. Tentulah mereka itu lebih alim, lebih arif, lebih maklum tentang agama daripada kita. Macam kita tengok orang alim lah. Tengok orang alim tu buat perkara satu benda yang bagi kita tak molek. Tak molek lah orang alim buat benda lagu tu. Tapi dia alim, dia tahu apa dia buat. Barangkali ada pendapat ulama yang mengatakan boleh buat benda lagu tu. Contohnya dia pakai seluar pendek. Jadi kat rumah dia pakai seluar pendek. Dia sapu sampah kat rumah dia pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek nampak lutut. Tu dia ustaz tu gila babi. Ngajar fiqh dekat masjid, ya, kena suruh orang tutup aurat, dia sendiri pakai seluar pendek. Maka kita kata dia sesat. Jangan. Dia mengajar kita tu, dia mengajar mazhab Syafi'i. Tapi dia sendiri mazhab Maliki. Kita mana tahu? Mazhab Maliki kan aurat lelaki sama lelaki dari pusat sampai separuh paha. Mazhab Syafi'i dari pusat sampai ke lutut. Jadi kita kena baik sangkalah, husnuzon. Barangkali dia amal tarekat, dia mengamalkan mazhab Maliki. Dah habis itu. Itulah umpamanya ijtihad. Ijtihad Imam Syafi'i dari pusat sampai ke lutut. Bukan pusat dan lutut, tengah-tengah buka. Tempek plaster ke lutut dengan pusat, tengah buka. Itu bukan mazhab Syafi'i. Jadi kita kena berbaik sangka. Kita kata dia bermazhab Maliki barangkali. Macam saya cerita dulu kan, kawan saya kat Johor, dia guna mazhab Maliki. Cuci kereta pakai seluar pendek kat rumah. Tapi jadi fitnah. Dia ngajar orang mazhab Syafi'i. Orang di situ pun memang bermazhab Syafi'i. Dia seorang nak ambil mazhab Maliki depan-depan orang, tak kena. Kalau ramai semua Maliki tak kot. Jadi jadilah satu fitnah. Fitnah apa? Pak imam pakai seluar pendek. Tak boleh jadi imam. Maka dia hampir dipecat di jawatan imam. Lama jugalah orang tak mau berimamkan dia sebab pakai seluar pendek. Salah dalam mazhab Syafi'i. Dia. Dan tapi dia betul. Ya, dia pakai pendapat Imam Malik. Cuma silap di situlah. Dia buat kerja tu pakai seluar pendek tu depan orang bermazhab Syafi'i. Salah lah. Salah lah cara dia. Salah adab pun. Tapi antara Sayyidina Ali dan Aisyah radhiyallahu anha, jangan kita kata salah. Begitulah. Ya. Maka kata ulama Ahlussunnah, dua-duanya betul. Yang paling betul 2 markah. Kurang betul 1 markah. Sebab mereka berijtihad. Bukan pakai hentam sejalah lagu, dah. Tapi berijtihad. Ijtihad Sayyidina Ali begini, ijtihad Aisyah radhiyallahu anha begini. Maka siapa yang berijtihad, maka ada dah pahala baginya. Kalau tepat 2 markah, kurang tepat 1 markah. Begitu juga ulama-ulama hadis. Setengah ulama hadis berkata hadis ini maudhu'. Setengah ulama hadis pula dia kata hadis ini sahih. Setengah ulama hadis pula dia kata hadis ini dhaif. Kan berbeza pendapat. Begitulah. Kalau tepat pendapat mereka, 2 markah, 2 pahala. Kalau tidak tepat, 1 pahala. Maka jangan kata ulama hadis itu salah. Jangan jadi macam Wahabi, suka menyalahkan orang, membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, mensyirikkan orang. Betulnya kita kena kata mana yang tepat 2 pahala, mana yang kurang tepat 1 pahala. Ulama-ulama hadis kan berbeza pendapat dalam meletakkan satu-satu status hadis. Baik, jadi kita jangan cepat sangat duk viral merata-rata. Viral yang kadang-kadang sampai kat kita tak pernah dengar. Seronok ni bantai orang. Kalau dengar ada kematian, jangan baca Fatihah, bid'ah. Kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia duk bujual yang tu ada rasa alim soal tu, alim benar dah. Dia tak tahu dia tu betul.
Dia sedang menyebarkan kebodohan dia tentang agama sebenarnya. Berapa hadis kau baca? Bukankah ada hadis-hadis yang Nabi kata bacalah Fatihah ke atas jenazah? Bacalah hadis tu banyak sikit. Kau pegang satu. Memang ada golongan terutamanya Wahabi, dia pakai satu hadis, kalau dia jumpa hadis yang tak muafakat dengan hadis yang dia jumpa ni, dia akan maudhu'kan satu. Itu kerja puak-puak ni. Kita di sunnah tidak. Kalau ada satu hadis yang agak bertentangan dengan satu hadis yang lain dalam satu perkara, maka mereka berkata begini, itu khilaf. Ni ahli sunnah. Khilaf. Khilaf ni apa dia? Bersalahan pendapat. Dah. Kan senang. Ni cerita kita orang ahli sunnah ni mudah. Kita tak senang-senang nak mengkafirkan orang. Bukan senang nak pergi kafirkan orang. Silap kafirkan orang, kafir jatuh pada kita. Boleh faham? Ya? Kalau hadis pun bersalahan ulama menghukumkan statusnya pun, kita kena kata apa? Kalau benar, ijtihadnya 2 pahala. Kalau salah, ijtihadnya 1 pahala. Sebab yang mengijtihadkan itu ialah ulama, muhaddisin. Dulu saya dah cerita tingkatan ulama hadis ni ada ada 5 martabat. Lain kali kita cerita, tak ada dah pukul 9. Cerita ni apa ada lama juga nak urai, lebih kurang 15 minit 20 minit tak sempat. Lain kali. Baru ni ada saya cerita tentang 5 ulama mujtahid, bukan? Tu pun tanya confirm tak ingat. Ingat? Ingat Fikri? Tak ingat? Lupa? Bagus. Itulah bagus. Ngaji lupa. Di antara tanda-tanda nak jadi alim ialah bila belajar kerap lupa. Itu tanda-tanda nak jadi alim. Alim apa? Alim lupa. Apa muzakarah macam malam tak tahu. Ngaji berapa kali sebut lupa Baik, bagus tu bagus. Lupa tu bagus sebenarnya. Baik. Jadi jangan senang kita nak hukumkan orang tu kafir dan sebagainya, seperti perangai orang-orang Wahabi ini. Baik, habis ya. Ada nak tanya? Tak ada nak tanya? Tanya lupa. Ni faham tak? Dah faham tak? Dah faham, kita berhenti sekat tu. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya dalam tauhid al-uluhiyah pula. Baik, ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم